Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jasmine Abu Bakar langsung dari Kuching, Sarawak dalam Agenda Awani. Agenda Awani hari ini membincangkan perkara yang akan datang tidak lama lagi iaitu Sarawak memilih. Dan ini adalah antara benda yang anda perlu tahu menjelang PRN ke-12 Sarawak. 1,236,055 juta daftar pemilih. 82 don dipertandingkan, 1,946 pusat mengundi. Dan nombor-nombor ini penting kerana 24 November ini tarikh-tarikh penting bila PRN ke-12 Sarawak akan diadakan, akan diumumkan SPR. Namun yang lebih penting SOP yang khusus untuk negeri terbesar di Malaysia. Dan pelbagai faktor perlu diambil kira, antaranya faktor geografi, keluasan satu-satu kawasan, kekangan internet dan yang paling penting keselamatan pengundi ekoran COVID-19. Dan untuk membincangkan mengenai keselamatan pengundi ekoran COVID-19 menjelang pilihan raya negeri ke-12 ini, saya bersama Dr. Hilmi Hazmi, pakar perubatan kesihatan awam UNIMAS. Dr. Hilmi, terima kasih kerana sudi bersama saya pada malam ini. Dr. Hilmi, panjang lebar tadi saya katakan nombor-nombor itu sangat besar. Lebih 1.29 juta pengundi akan keluar mengundi pada tarikh yang akan diumumkan SPR. Pertama sekali kita mesti fikirkan sebelum itu kempennya dahulu. Selepas itu tarikh mengundinya pula. Kita ada contoh sebelum ini PRN Sabah yang diadakan pada tahun 2020 dan baru-baru ini saja PRN Melaka. Jadi kalau Dr. Hilmi melihat kepada apa yang telah berlaku di Melaka dan kita selalu bercakap mengenai SOP realistik untuk diterapkan di Sarawak. Apa sebenarnya concern pertama sekali Dr. Hilmi mengenai PRN negeri ke-12 ini yang Sarawak yang akan datang ini? Apa first thing that comes to mind? Apa agaknya yang perlu dititik beratkan terlebih dahulu? Well, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya, Jasmine. Untuk pertama kali yang of course kita baru saja keluar daripada kita sudah beralih fasa daripada peringkat yang pandemik, peringkat wabak sehingga ke peringkat yang endemik. Dan kita melihat kepada kita telah mempelajari daripada situasi semasa di Sabah dahulu, masih lagi fresh dalam kita punya minda. And then sekarang ini kita berada dalam situasi di mana Melaka sedang memilih. Jadi sudah tentu perkara ini apabila kita bercakap tentang satu pilihan raya ini selalu dikaitkan dengan satu festival ataupun satu temasya, di mana kalau kita biasa melihat kepada PRU yang lepas, keadaan pilihan raya ada satu yang meriah. Jadi berlakunya percampuran manusia dan kita tahu bahawa patogenesis ataupun bagaimana penyakit ini merebak daripada seseorang kepada seorang yang lain. Sudah tentu pilihan raya ini ada satu incubator untuk berlakunya satu wabak yang besar dalam keadaan yang biasalah, maksudnya dalam keadaan di mana tidak ramai orang masih lagi belum mempunyai pelindungan, immunity dan sebagainya melalui vaksin dan sebagainya. Jadi sudah tentu satu perkara yang kita takut adalah keselamatan. Kerana kita nak kata bebas ataupun endemik sepenuhnya agak jauh sedikit jauh sikit daripada kita masih lagi was-was lah ataupun masih lagi terpaksa berhati-hati dengan keadaan apabila kita melakukan pilihan raya dalam musim di mana kita masih lagi melaporkan bilangan kes, bilangan kematian COVID-19 di Malaysia, di negeri, malah di tempat-tempat lain seluruh dunia kita masih lagi melihat WHO melaporkan bilangan kes-kes yang positif dan bilangan kematian dan sebagainya. Jadi sudah tentu perkara yang penting yang kita fikirkan sekarang ini apabila berlakunya pilihan raya adalah atau kekhawatirannya adalah keselamatan, kesihatan mereka yang mengundi, pekerja-pekerja mengundi dan juga orang yang terlibat secara langsung dalam proses pilihan raya ini. Dr. Hilmi, kita bercakap mengenai contoh-contoh negeri yang pernah melalui pilihan raya negeri seperti Sabah dan juga Melaka. Kita juga mengambil kira atau mengambil berat mengenai kes-kes macam Dr. Hilmi kata tadi, WHO hari-hari masih lagi melaporkan perkembangan mereka, peningkatan kes, dan kita tahu juga contohnya macam Austria balik semula lockdown. Dan saya pasti pada ketika ini kadar vaksinasi mereka juga tinggi. Dan Sarawak pada mulanya adalah antara negeri yang mencatatkan kadar
kadar vaksinasi paling tinggi apabila kita bercakap mengenai jumlah dewasa. Namun ketika ini kita sudah masukkan kelompok teenagers ataupun berusia 12 tahun hingga 17 tahun ke dalam populasi vaksinasi itu. Dan sekaligus ia macam kita berbuat tadi, dia merendahkan jumlah populasi yang sudah divaksinasi. Jadi apa agaknya perlu yang kita lakukan ataupun perlu kita beritahu kepada mereka yang mengundi di luar sana, ini adalah mandat yang diberikan kerana demokrasi itu sesuatu yang penting. Kita mahu memilih sesiapa yang akan govern the country, govern the state. Jadi kita nak bagi tahu mereka, kamu jangan risau akan keselamatan, tetapi itu sesuatu yang macam kita tak boleh lari. Jadi apa yang perlu kita beritahu kepada mereka untuk meyakinkan bahawa ini adalah sesuatu yang perlu, namun ada mungkin jalan-jalan yang boleh kita bantu untuk memastikan keselamatan mereka itu terjaga. Okey. Saya kira satu daripada langkah yang pertama yang kita telah lakukan, sepatutnya kita tahu bahawa pilihan raya ini sepatutnya diadakan dengan lebih awal. Ya. Tapi disebabkan oleh kita punya kadar vaksinasi yang sangat rendah pada waktu itu, maka dengan pengumuman darurat kita pilihan raya ini telah dianjakkan ke satu tarikh yang tidak pasti lagi. Yeah. Dan selepas pengumuman darurat ini telah ditamatkan, saya kira mereka yang berkenaan telah melihat bahawa kadar vaksinasi yang tinggi dan apabila vaksinasi sudah tinggi, maka kita menganggap bahawa imunisasi itu sudah semakin baik untuk penduduk komuniti di sini. Jadi sebab itu merupakan salah satu the first step lah, antara yang langkah yang pertama yang kita lakukan, di mana kita memastikan bahawa vaksinasi itu adalah tinggi, dan itu merupakan salah satu daripada perkara yang one safety measure. Yeah. But ia bukannya satu safety measure yang total ataupun the only safety measure, tapi kita juga perlu melihat kepada beberapa langkah pencegahan yang lain, langkah untuk mengelakkan penularan daripada berlaku. Dan dalam keadaan melihat kepada SOP pilihan raya sekarang ini, kalau kita lihat di negeri Melaka, SOP yang dihasilkan untuk pilihan raya negeri Melaka adalah satu general SOP yang boleh diadaptasikan di sini, namun ada beberapa kekangan, mungkin ada beberapa SOP ataupun poin-poin tertentu yang mungkin tidak dapat digunakan pakai, terutama negeri Sarawak, terutamanya di kawasan pedalaman, because kalau kita lihat antara SOP yang dinyatakan adalah menggalakkan orang untuk parti untuk menggunakan media sosial untuk berkempen dan menyampaikan manifesto dan sebagainya. Tapi mungkin di sini ia boleh dilakukan di kawasan-kawasan yang bandar, di mana liputan internet yang bagus. Tapi untuk di kawasan pedalaman mungkin tidak berapa strong ataupun tidak berapa kuat. Jadi oleh sebab itu beberapa SOP yang kini dah diwartakan ataupun dijalankan di Melaka boleh diadaptasi, tapi kita perlu perhalusi supaya SOP tersebut boleh digunakan pakai dengan mudah, dengan praktikal, terutamanya untuk penduduk di sini keluar mengundi dengan keadaan yang selamat. Jadi apa yang kita nampak di Melaka sekarang ini, ia merupakan satu titik testbed ataupun satu titik ujian untuk melihat sama ada SOP yang digunakan itu adakah ia berkesan ataupun tidak. Ataupun SOP itu bagi saya, apabila saya melihat sepintas lalu, SOP itu nampak okey. Nampak kalau diamalkan dengan ketat, SOP itu dapat mengelak penularan penyakit daripada berlaku. Tapi adakah orang-orang yang berada di sekeliling itu, mereka yang the actors, pelakon-pelakon dalam pilihan raya tersebut, sama ada pengundi ataupun yang berkempen, dapat tak mereka melakonkan SOP tersebut? Itu yang jadi persoalannya sekarang ini. Jadi Dr. Hilmi, kita macam saya suka bila Dr. Hilmi katakan Melaka itu jadi testbed kepada apa yang akan berlaku di pilihan raya negeri Sarawak, contohnya bila kita bercakap mengenai khususnya SOP. Tapi perlukah sebenarnya SPR menunggu melihat kepada selepas Melaka, apa sebenarnya kes-kesnya, adakah berlaku peningkatan dan sebagainya, untuk kita memastikan SOP yang akan dijalankan di Sarawak ini dipertingkatkan mengikut ataupun referensnya adalah kes ataupun apa yang berlaku dalam masa 2 minggu selepas pilihan raya negeri Melaka pada hari mengundi itu. Untuk yang demikian, SPR sebenarnya ataupun pihak yang mengeluarkan SOP tersebut sudah boleh
mengeluarkan SOP berdasarkan kepada perundingan dengan the local preceptor ataupun dengan wakil-wakil tempatan untuk melihat apa dengan pakar-pakar tempatan mengikut apakah kesesuaian SOP yang boleh dilakukan untuk mengelakkan penularan daripada berlaku di kawasan negeri ini. Of course, kita terpaksa juga kita menggunakan juga data-data yang ada yang timbul daripada Melaka. Kita melihat kepada bilangan kes ataupun EPID curve atau daripada Melaka, tengok ada tak berlakunya peningkatan kes, dan itu menjadi satu petunjuk. Dan jadi kes yang berlaku, sekiranya berlaku peningkatan di Melaka, sudah tentu kita memerlukan kajian ataupun kita kena dissect ataupun lihat semula kenapa kes tersebut meningkat selepas proses pilihan raya tersebut. Tapi dalam masa yang sama itu merupakan satu another source of information kepada pihak yang berkenaan untuk menambah baik SOP yang ada yang dikhaskan untuk negeri Sarawak. Jadi saya rasa kita tidak perlu menunggu secara khusus berkenaan dengan adakah SOP yang ada tersebut sebagai keputusan di Melaka, adakah kes meningkat selepas pilihan raya dan sebagainya sebagai satu yardstick ataupun indikasi kepada di Sarawak ataupun tidak, tapi kita boleh mengadjust ataupun mengubah sesuai SOP yang ada untuk negeri ini, tapi menggunakan sudah itu kita boleh penambahbaikan boleh berlaku as we go along semasa berlakunya pilihan raya akan datang ini. Dr. Helmi bercakap mengenai atas konteks pakar perubatan kesihatan awam. Adakah mungkin orang pemegang-pemegang taruh macam Dr. Helmi kata, pakar-pakar dan juga calon-calon ataupun parti-parti politik, kita masukkan sekali SPR ini, mungkin tidak pasti, mungkin sudah terlalu lambat ataupun ada tidak perbincangan yang kita mungkin boleh lakukan antara pemegang-pemegang taruh ini dan juga mengangkat contohnya ketua-ketua kampung dan sebagainya untuk melihat kepada apa sebenarnya yang mereka mahukan. Kita level up apa yang mereka mahukan, apa yang perlu parti-parti politik ini deliver their message supaya mereka mendapat orang kata suara mereka tu didengari oleh rakyat-rakyat. Tetapi buat masa ini kita tahu kita tidak mendengar conversation itu dilakukan di antara semua pemegang-pemegang taruh ini, ataupun saya mungkin silap ataupun ada sebenarnya. Itu ada satu suggestion yang baik yang bernas ya. Memang sepatutnya ada satu engagement daripada pihak yang mengendalikan pilihan raya ini dan juga pihak kesihatan, yang itu yang engagement yang paling utama sekali. Tapi kalau kita nak melibatkan pemegang taruh yang lain, kerana mereka yang terlibat secara langsung dalam pilihan raya, saya merasakan mungkin ada satu engagement yang dilakukan secara bersama di antara kurang-kurangnya dari SPR, pihak di pejabat kesihatan ataupun dengan penduduk di kampung, terutamanya ketua-ketua kampung, ketua-ketua kaum, untuk melihat sama ada peranan ketua kaum ini boleh diangkatkan lagi untuk menjadi satu penyampai mesej kepada masyarakat tempatan berkenaan dengan SOP, berkenaan SOP berkenaan hal kesihatan. Kita ada bukan healthcare tapi wakil kesihatan daripada kampung ataupun luar bandar yang turun ke padang untuk menerangkan berkenaan SOP tersebut. Tapi dari segi penyampaian ataupun mengangkat peranan ketua kampung ini untuk menyampaikan dan juga memainkan peranan sebagai ejen politik ataupun ejen kepada parti, itu mungkin boleh ditingkatkan lagi. I think tujuannya adalah untuk mengelakkan pergerakan secara terlalu beramai-ramai, terlalu bebas untuk orang yang daripada kawasan lain ke dalam kawasan kampung yang mungkin bubble ataupun gelembung keselamatannya masih lagi intact. Baiklah Dr. Helmi, kita akan berehat seketika. Sekembali nanti kita nak berbincangkan lebih lanjut mengenai SOP realistik di Sarawak. Kita akan kembali selepas ini. Walau kempen tu perlu banyak, 2-3 orang pun boleh kempen. Tapi penyampaian kita ya dapat dipaham oleh orang kampung. Mun orang kampung sih paham. Walaupun kita 10 orang, 20 orang, sih berkesan. Penyampaian kita mau pandai. Apa yang kita padah kerjaan tu macam ni, apa sumbangan kerjaan, apa yang dah dibuat, apa yang sedang dibuat. Yang pentingnya
YB wakil YB ya udah beri jasa bagus dengan rakyat. Jangan YB si ada apa sumbangan rakyat ya aja masalah besar. Macam kami, masa kita mulai aktiviti lah. Not less than, tidak lebih daripada 100 lah tak. Macam kami ada mula lah, macam kami Penggulu ada mula pukul 50 ataupun satu dengan keadaan tempat lah. Tapi mengikut SOP lah, kebenaran dari pejabat yang berkenaan lah. Dapat nombor sebarang lah, kita kena macam kami orang di bawah residen daripada dia, kena minta kebenaran lah, nombor program lah. Cadangan kami lah untuk kempen rumah ke rumah tu kita ada NGO kita lah, kita boleh buat talimat kena menyesuaikan diri keadaan masa tu lah untuk kempen kini tu pun apa yang ditahu kami kita kini tu dah mula kata orang kempen dari rumah ke rumah tapi berkeluarga lah. Rumah saya ngagak, rumah saya madah, seorang madah, ya rasa kami mudah. Tidak melibatkan masyarakat luar. Saya dah melibatkan keluarga. Kami dah madah macam juga. Rumah tu keluarga, kita nak kempen dengan keluarga kita, kemudian keluarga di masalah SOP saya dah lah. Kami kira cadangan macam lebih bagus lah. Baiklah, itu serba sedikit apa harapan dan juga apa yang dimahukan penduduk-penduduk di Serata Sarawak apabila kita bercakap mengenai SOP berkempen dan juga hari mengundi menjelang pilihan raya negeri ke-12. Dan saya masih lagi bersama Dr. Hilmi Hazmi, pakar perubatan kesihatan awam UNIMAS, membincangkan apa agaknya SOP realistik. Kita gunakan perkataan realistik ini apabila kita bercakap mengenai Sarawak kerana faktor geografi, faktor kekangan internet dan juga apabila kita bercakap juga mengenai orang Sarawak ni suka makan-makan sama-sama, semuanya meriah-meriah, apalagi bila bercakap mengenai rumah panjang itu sendiri. Jadi Dr. Helmi pun sedikit tahu dan dengar apa yang penduduk katakan tadi. Jadi mungkin Dr. Helmi boleh perjelaskan sedikit ataupun daripada suara-suara rakyat itu tadi, what do you think? Adakah mereka bersedia untuk menghadapi pilihan raya negeri ke-12 ini? Adakah mereka aware kepada situasi di mana mereka perlu menerapkan SOP COVID-19 ketika kempen itu dan juga ketika hari mengundi, Dr. Helmi? Okey, kalau kita melihat kepada perbincangan ataupun snippet daripada yang tadi itu, kita mendengar bahawa actually penduduk di luar bandar sebenarnya mempunyai satu level ataupun peringkat pemahaman yang mungkin agak tidak not bad, agak bagus. Jadi mereka tahu, nampak gayanya mereka tahu bahawa penjarakan itu penting, jangan crowding itu adalah satu perkara yang penting, dan juga penggunaan mask dan sebagainya. Saya nampak bahawa itu mungkin agak tersemat di kalangan masyarakat. Artinya kempen kesihatan ataupun program awareness untuk meningkatkan kesedaran berkenaan dengan 3W 3C ini yang oleh KKM nampaknya mendapat sambutan dan juga dapat diterima oleh masyarakat lokal lah, masyarakat pedalaman terutamanya. Jadi untuk dalam situasi macam begini, bertitik tolak daripada yang tersebut, seperti yang dikatakan tadi, kalau kita melihat kepada kempen biasanya satu yang meriah. Dan kalau kita melihat sebelum zaman COVID, kita melihat bahawa kalau di rumah panjang biasanya perbualan ataupun kempen dilakukan di kawasan Ruai. Dan kawasan Ruai di mana keadaannya kempen dilakukan dengan keadaan penonton yang begitu padat, begitu rapat sekali. Jadi ini merupakan satu yang no-go lah untuk pilihan raya yang akan datang ini. Jadi dalam keadaan tersebut, inovasi diperlukan. Walaupun kita mungkin mempunyai kekangan dari segi macam talian internet dan sebagainya, tidak seperti di Melaka. Mungkin Melaka liputan 4G-nya mungkin sangat-sangat baik. Tapi dalam keadaan di Sarawak, kemungkinan kita perlu inovasi, mungkin membuat satu rakaman seperti video dan sebagainya untuk dimainkan ataupun memilih local peserta di kalangan komuniti tersebut untuk menyatakan, untuk menyampaikan hasrat parti dan sebagainya. Kalaupun hendak menjalankan aktiviti kempen daripada di rumah panjang ataupun di kawasan luar, di kawasan kampung sebagai contohnya, kemungkinan kita perlu menggariskan supaya kempen tersebut dilakukan di kawasan yang terbuka, dengan memastikan hand sanitizer itu sentiasa ada, dengan memastikan MySejahtera dan juga temperature itu diambil, supaya orang yang bertanda tidak masuk ke dalam kawasan tersebut, menyebabkan penyakit. Dan
untuk campaigners ataupun pekerja-pekerja kempen, mereka mungkin salah satu step yang baik, contoh yang baik adalah mereka tu mungkin perlu melakukan ujian saliva, ujian IELTS sendiri mungkin dalam selang 2 hari sekali. Dan kita tahu bahawa dalam pilihan raya ini, untuk Sarawak ini, ramai sebenarnya doktor-doktor yang akan stand, akan bertanding. Jadi mereka boleh menunjukkan satu contoh yang baik kepada masyarakat sekitar juga. Baik, kita sering bercakap mengenai pengundi kerana jumlahnya sangat banyak. Antara daftar, sebenarnya Sarawak ini daftar pemilihnya paling tinggi di Malaysia, 1.29 juta. Itu jumlah yang sangat tinggi. Kita juga tidak boleh lupa kepada petugas-petugas media, petugas-petugas SPR dan juga barisan-barisan hadapan yang akan bertugas pada pilihan raya negeri ini. Jadi adakah perlu bila kita bercakap mengenai mereka yang akan berpindah randah ke sini dan ke sana, bukan saja RTK saliva 2 hari sekali, kita bercakap mengenai dos penggalak juga, doktor. Kerana kita tahu ketika ini dos penggalak sedang giat dilakukan oleh KKM, membenarkan mereka-mereka yang sudah layak untuk mendapat dos penggalak. Jadi mungkin ada tak cadangan ataupun perlu kita expedite benda tu untuk mereka-mereka yang bertugas pada pilihan raya negeri ini? Ya. Actually, kalau kita melihat kepada kempen-kempen ataupun mesej daripada Menteri Kesihatan kita, daripada pegawai kesihatan daerah dan juga kempen melalui media sosial, kita nampak bahawa terdapat satu gagasan untuk menggalakkan orang mendapatkan booster dose. Okay? Walaupun ianya tidak wajib, tapi terdapat satu movement untuk menggalakkan orang. Jadi saranan saya adalah untuk mereka yang terlibat sebagai frontliner ini untuk mendapat booster dose, kerana terutamanya yang mendapat Sinovac 6 bulan dan Sinovac 3 bulan dan Pfizer selama 6 bulan yang lepas. Jadi kita tahu bahawa mengikut kajian antibody ataupun pertahanan badan itu semakin semakin menurun. Jadi dalam masa election yang akan datang ini, I think pada masa ini adalah masa yang paling sesuai. We are hitting the sweet spot untuk mendapatkan booster dose ini kepada frontliners ini. Jadi saya dalam masa 2-3 minggu ke belakangan ini nampaknya frontliner rasanya hampir ke semua mendapat suntikan booster ini. Dan I'm glad, saya gembira apabila sekarang ni booster telah diberi kepada mereka yang berumur 40 tahun ke atas, dan minggu depan kita akan mulakan dengan walk in. Jadi kita in a way kita akan mempercepatkan lagi pengambilan booster ini, terutamanya kepada yang golongan muda, kurang dari 50 tahun lah. Doktor dah dapat booster? Dah lah. Saya belum lagi, saya menunggu sebab saya dapat AstraZeneca tahun depan ya, doktor? We wait for the news. Kita tunggu. Saya pun menunggu sebenarnya kerana saya suka bila doktor katakan tadi calon-calon yang juga mempunyai latar belakang sebagai dalam bidang perubatan contohnya patut gunakan kempen-kempen mereka ini untuk menggalakkan orang ramai untuk memastikan SOP itu terjaga dan mengambil vaksinasi dan sebagainya. Dan ini adalah antara orang kata modul ataupun bahan untuk mereka yang berkempen pada election akan datang ini untuk war-warkan kepada mereka terutamanya di kawasan pedalaman untuk mengambil vaksin dan sebagainya. Sikit saya nak sentuh mengenai orang punya persepsi mengenai pihak berkuasa. Kalau kita cakap mengenai pihak berkuasa ni, kalau kita kata, oh jangan tak pakai mask, nanti kena denda. Mesti jaga penjarakan sosial, kalau tidak kena denda. Jadi macam mana kita nak angkat sikit sebelum kita habis, macam mana kita nak angkat peranan pihak berkuasa dalam pilihan raya negeri ini ketika waktu berkempen dan juga ketika hari mengundi itu? Sebelum ini ingin saya tegaskan yang 3W, 3C ini adalah sesuatu yang sangat penting. Penggunaan mask ini memang terbukti dapat mengelakkan, penggunaan mask dengan betul terbukti dapat mengelakkan penularan, melindungi kita, melindungi orang yang di sekeliling kita sekiranya kita berjangkit ataupun orang tersebut mungkin dijangkiti. Hand washing dan juga mengelakkan, kita kena ada satu software dalam diri kita supaya kita boleh menjadi seorang yang ada self filter ataupun ada penilaian risiko kendiri untuk kita dalam kita bergerak menghadapi pilihan raya ini. Namun demikian, seperti yang disebut tadi, kita ni biasanya rakyat Malaysia ni adalah obedient, ada mereka yang mengikuti peraturan, terutamanya bila ada polis, okey. Kerana kita ada satu sense of fear dengan authority, dengan pihak polis, kerana polis itu mempunyai satu
kuasa yang boleh mengeluarkan kompaun. Ya. Jadi salah satu perkara yang penting dalam pilihan raya ini adalah untuk mengerahkan dan juga meletakkan make it visible, artinya polis itu nampak di mana-mana. Jadi apabila polis itu visible, maka akan apabila mereka membuang undi nanti atau mereka yang berkempen, mereka akan terasa diperhatikan. Yeah. Jadi mereka akan lebih awas dengan penggunaan mask, mereka akan lebih teratur, lebih mengikuti SOP yang telah termaktub selama ini. Jadi the presence of the police, it's important. Pihak polis adalah satu perkara yang boleh heighten kita punya SOP following abiding SOP lah. Dr. Hilmi, kalau kita nak bercakap mengenai isu SOP, isu pilihan raya negeri ini, masa saya pun dah tidak cukup. Saya pasti Dr. Hilmi ada banyak lagi perkongsian yang boleh kongsi dengan kami dan juga Astro Awani. Saya akan jemput Dr. Hilmi sekali lagi insya-Allah pada bila-bila masa nanti. Terima kasih banyak kerana bersama kami. Itu sahaja daripada saya, Jasmine Abu Bakar, untuk agenda Awani. Sarawak Memilih akan datang tak lama lagi. Assalamualaikum.